kita dah bersiaran daripada Puchong untuk program live Jom Masak dengan Kak Zaidah. Hari ini bukan episod yang baru, tetapi resepi pun bukan yang baru. Okey, cuma siaran yang baru untuk resepi 287. Resepi apa tu? Resepi kari Pak Bai. Yes. Okay, ramai sangat yang bertanya Kak Zaidah, sampai Kak Zaidah pun dah tak terjawab ya. Jadi saya buat baru untuk sebab kemarin kita ada sedikit kesilapan teknikal, which kita pun tak tahu ya yang sebenarnya. So video sebelum ini episod 287 dia terputus dua ya. So jadi agak perempuan yang nak membuat tu agak susah ya, sebab bila dia dah terputus dua, endingnya tak tahu ke mana, startingnya pun tak tahu yang mana satu ya. So alright, hari ni Kak Zaidah rasa sewajarnya saya buat lagi satu kali ya, walaupun bukan silap kita hari tu, tapi tak apalah untuk memenuhi permintaan viewer Kak Zaidah ya. Ya, ramai yang minta ya, sebab bila bertanya Kak Zaidah, saya nak jawab pun saya tak kerti ya, sebab benda tu dah dipotong dua. So in between tu dia ada banyak video lain yang kita buat ya. So agak susah pada those yang first time nak buat puff pastry ya. So hari ni Kak Zaidah nak ulang lagi sekali ya. So harap perempuan dapat mengikuti ataupun dapat menyalin ya. So seperti biasa Kak Zaidah nak minta you all share, like, love, comment dan comment macam mana tadi? Love, like, comment dan share. Allahu Akbar ya. So supaya kita dapat kongsi lagi dengan lebih ramai viewers lain ya. Alright. Dah ramai yang menunggu bel. Dah ramai yang dah boleh mula. Alright Kak Zaidah, dah boleh mula dah. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu ya. Okey, kita nak buat pastry-nya dulu ya. Okey. Pastry-nya 500 grams tepung gandum. Ya, dia punya dough ya. 1 biji telur saiz B, 200 grams air, 1 sudu teh garam, 70 grams minyak masak dan 250 grams pastry margarine. Ni dia ya, Kak Zaidah dah lepihkan. Kak Zaidah dah canai ya, bagi dia lepih sedikit lah ya. Nanti saya tunjukkan macam mana rupa pastry margarine ni kalau perempuan beli ya. Okey, saya ulang lagi sekali bahan untuk pastry-nya. Untuk dough-nya 500 grams tepung gandum, 1 biji telur, 200 grams air, 1 sudu teh garam, 70 grams minyak ni nanti kita panaskan, dan 250 grams pastry margarine. Okey, untuk intinya Kak Zaidah guna 300 grams isi ayam. Ya, Kak Zaidah dadukan. You nak pakai mince chicken pun boleh lah. Nak pakai mince meat juga boleh ya. 1 biji bawang besar didadu, 3 biji kentang perempuan dadukan kecil-kecil ya, sebab kita tak rebus kentang ni. Jadi kita akan, kalau perempuan dadu kasar lambat nak masak ya, so kita dadukan kecil-kecil. 3 biji kentang, kemudian 3 sudu makan rempah kari daging, 1 sudu makan serbuk jintan manis. Dan kita guna juga sedikit 3 ulas bawang putih bersama dengan sedikit halia, setengah inci halia, dan sedikit daun sup ya. Okey, boleh dapat? Okey, as time berjalan nanti kita akan ulang resepinya dari masa ke semasa. Dan resepinya yang sebenarnya Kak Zaidah hanya repeat daripada episod 287 ya. Okey, so kita nak buat pastry-nya dulu. So kita masukkan tepung ke dalam ni. Tepung 500 grams dan kita perlu panaskan minyak ya. Okey, minyak kita panaskan dulu. Okey, sementara nak panaskan minyak, Kak Zaidah masukkan telur dalam air yang 200 gram ni. Telur sebiji. Saya pakai grade B ya telurnya. Kocok. Bersama dengan garam, 1 sudu teh garam.
Okey, dan sedikit pewarna kuning telur. Kak Zara campur sedikit dia. Hari tu warnanya agak kurang kurang kuning ya. Dia kari pak bai ni dia kuning-kuning oren sebenarnya. Okey. Saya campurkan dengan sedikit pewarna oren. Untuk nak dapatkan warna dia kuning macam ni ya. Baru dia cantik nanti. Okey, sekarang ni kita akan masukkan minyak panas ke dalam dalam tepung. Okey, kita balik-balikkan dia ya. Ini tak perlu uli lah ya, hanya kaut-kaut balik gitu, kaut lipat. Okey, kita akan masukkan bancuhan. Dia warna dia macam ni ya, dia warna oren, kuning-kuning oren. Untuk kari pak bai. Hari tu Kak Zara buat kuning, jadi bila bakar dia kurang cantik. Okey, kita masukkan semua. Okey. Ni baru cantik warna dia. Bila kita bakar nanti dia akan warna oren ya, warna kuning-kuning oren. Okey. Lebih kurang macam ni je ya. Kita tak perlu uli dia sehingga dia rata betul. Lebih kurang sahaja. Nanti waktu kita mula letak pastry margarin, dia akan tercampur rata nanti ya. Okey, adunan ni perlulah direhat sebentar ya, hingga 15 hingga 20 minit di dalam fridge ya. Rehatkan dulu. Kalau tak kita tak boleh canai dia menarik nanti. Okey. Macam ni ya. Alright. Dan kita perlu tutup dia dan simpan di tempat di fridge ya, ataupun di peti sejuk selama 15 hingga 20 minit. Okey, macam ni. Okay, tolong Kak Zara cuci tangan sekejap. Lepas tu kita bolehlah buat intinya ya. Okey. Alright. Suara tak dengar. Suara tak dengar. Macam mana yang lain semua okey tak? Harapnya okey, minta tolong ya jaga baik viewers kita. Jadi nak tengok sound okey ke tidak? Tolong komen clear jika anda boleh dengar clear, dan jika tak clear ataupun tak dengar, komen tak clear. Tengok donya pun dah terliur ni Kak Zaidah. Ya, Kak Zaidah di dapur sebentar ya, tengah cuci tangan. Okay, anyway, just reminder again untuk semua yang sedang menonton, resepi hari ni kita dah siarkan di episod yang ke-287 hari itu. Tapi disebabkan ada masalah teknikal, ramai juga yang nak tahu kenapa ya, sebab banyak juga cara yang tertinggal waktu sedang bersiaran. Jadi harapnya hari ni dipermudahkan segala urusan dan boleh tengok full, okay? Alright, kita nak buat inti sekarang ni. Ada yang tak dengar tadi bel? Dah okey dah. Loud and clear ni. Mungkin okay lah. boleh tengok kot siapa tadi yang tak dengar tu, mungkin ada masalah phone ya. Okey, kita nak buat intinya pula ya. Okey, intinya rasa Kak Zara tak ada masalah ya. Ramai orang pandai buat inti. Okey, kita perlu tumis dulu ya. Alright, so ni kita nak buat inti minyak. dulu. Buat inti sikit. Buat inti sikit pula. Buat inti dulu. Okey, kita perlu tumis bawang besar dan bawang putih yang telah
tumbuk bawang besar ya. Kak Zaida pun macam tak sabar, tak tunggu pun minyaknya panas lagi. Tunggu minyak panas ya. Okey, kita tumis bawang besar bersama dengan bawang putih yang telah ditumbuk bersama dengan sedikit halia. Okey, hingga tumis hingga layu ya. Ada pertanyaan, Bel? Thank you Kak Zaidah and Bel sebab ulang balik resepi ni. Sayang sangat. Sayang you all juga. Okey, nampaknya macam ramai kata clear. Okey, alhamdulillah, no problem. So harapnya jika tak dengar mungkin anda boleh closekan aplikasi dan buka semula ya. Sedapnya bau bawang je Kak Zaidah. Yes, bau bawang pun dah sedap ya, Bel. Dengan halia pun sedap. Okey, kita masukkan ayam. Ayam ni kalau perempuan nak dice boleh, nak guna yang minced chicken juga boleh ya. Cuma minced chicken tu dia banyak lemak. Yang ini tak ada lemak. Ya, kita beli dada ayam ataupun filet. Kita potonglah ikut saiz yang perempuan naklah ya. Okey, kita akan masukkan rempah kari. Rempah kari Kak Zara dah kering ya. So kita tambah sikit air lah. Okey, kita masukkan jintan tadi ya. Serbuk jintan ataupun jintan biji perempuan sangai kemudian dikisar juga bolehlah ya. Okey, hingga baunya dah wangi, kemudian baru kita masukkan kentang. Itu dia kentang. Okey. Kita letakkan sedikit air supaya kentang ni mudah empuk lah. Kalau tidak lambat ya. Untuk nak empuk nanti pasal kentang ni kita tak rebus dulu. Okey. Bolehlah letakkan perasa. Sedikit garam, sedikit gula. Yang mana nak letak perasa boleh, nak letak stok pun boleh. Fadilah Salaman tanya, jintan putih ke jintan manis? Jintan manis. Jintan manis ke Kak Zaidah? Yes, jintan manis. Jintan manis tu yang warna jintan manis tu yang warna. Saya pakai jintan. Jintan ni jangan 2-3 kali tanya Kak Zaidah. Terus tadi dah ingat dah, lepas tu dah lupa ya. Jintan manis yang gelap tu. Tak yang putih tu. Yang putih tu lah. Jintan manis. Kak Zaidah pakai jintan manis. Jintan putih yang jintan hitam tu yang namanya tu. jintan putih. Yes. Ni Kak Zara pakai yang putih tu. Yang cerah tu, jadi itu jintan manis. Kan dah confused dah. Saya letakkan sedikit air ya. So kita tunggu airnya kering dan sampai kentangnya masak empuk. Okey, Kak Zara akan letakkan perasa, garam. Okey, dan sedikit gula. Gula kena letak ya sebab inti kari pap biasa ada rasa manis-manis sikit. Okey, so kita akan tutup periuk ni hingga kentangnya tu empuk, sambil tu dibalik-balik ya. Jangan tinggal je, nanti hangit.
Okey, saya Okey. dah pinkan resepi untuk menu hari ini daripada komen Sisma Smart Tovi. Jadi siapa yang baru tune in, yang mungkin terlepas resepi kari Pak Bai, yang baru tonton hari ni, bolehlah tengok resepi daripada komen Sisma Smart Tovi. Okey. Jadi yang ini kita dah selesai masuk bahan-bahan untuk semua bahan-bahan inti. Now Kak Zaidah next. Next kita nak mula melapis pastry kita. Yes, so get yourself a pen and paper ready. Cepat-cepat sebab inilah the crucial part, orang panggil part yang paling penting. Untuk kita nak apa orang panggil melipat-lipat. Kita nak lipat pastry. Okey, tolong ambil tadi pastry tu, Bel. Pastry tadi, dough tadi. Oh. Okey. Now kita dah nak mula melapis ya. Kak Zara guna method 2 kali single fold ya. So pastry margarinnya 200.5. Kak Zara dah canai nipis sedikit. Okey, kalau ada yang bertanya macam mana rupa pastry margarin, ini rupa kalau perempuan pergi beli di bakery shop. Kedai-kedai bakery dia akan jual 1 kilo pastry margarin. Dia tak ada perlu jual setengah. Biasanya dia akan jual 1 keping macam ni. Ya, warna plastiknya memang mana-mana kedai pun plastiknya akan warna biru ya. Dia agak tebal sedikit. So perempuan timbang 200.5, kemudian dinipiskan sedikit. Jangan terlalu nipis. Dinipiskan sedikit sahaja ya. Sedikit je slightly nipis daripada yang ini. Ya. Dan biasa kalau beli dia akan letak dalam peti sejuk. Perempuan kena tunggu dia at room temperature baru boleh canai. Kalau tidak dia keras ya. Nanti dia patah pula kan, susah nak dilipat. Alright, ini rupa oranye kat Zara punya ni. Tak apalah. Okey, so kita mula nak mencanai dia ya. Okey. Alright, ini kita nak masukkan pastry margarin ke dalam adunan kita. Yang sebenarnya kari Pak Bai memang warna oren macam ni ya. Hari tu Kak Zara buat terkuning, dia sebenarnya oren. Okey. Okey, kita akan canai dia untuk nak masukkan pastry margarin ni dalam. So perempuan kena canai tu kena agak-agak lah. Perempuan tak payah risau ni yang biji-biji ni. Nanti dia akan tercampur rata lah bila kita mencanai dia nanti. Okey, buang excess apa ni? Tepung ni. Okay. Kita akan masukkan pastry margarin ni. Okey. Sementara tu perempuan kena panaskan oven ya pada suhu 190 hingga 200 degrees ya. Untuk bakar pastry kita perlu oven yang panas. Okey. Kari Pak Bai memang warna oren kan? Okay, so kejap lagi kita tengok ni. Dah ada paper and pen belum you all? Okay, salin. Nak kena fold berapa banyak? Nak kena panjangkan berapa banyak? Sudah. Nipisnya berapa banyak? Okay. Okay, so ni rupa dia ya. Yang kita dah masukkan pastry margarin dalam dia ya. So now kita akan mula melapis dia. Okey, kita akan mula melipat dia ya. Okey, nampak tak lipatan dia? Saya akan lipat dia dia kan macam ini. Ya tadi. Sekarang ni saya tak boleh ni jadi dia akan jadi lebar. Nanti bila kita lipat dia akan jadi lebar panjang, lagi susah nanti ya. So kita akan kecilkan dia. So kita akan buat macam ni. Okey, kita akan buat first ataupun single yang pertama ya. Kalau boleh masa perempuan mencanai dia, janganlah canai
Mengimpor-ngimpor. Mengimpor tahu tak? Kak Zara ni ramai yang bertanya. Kadang-kadang perkataan yang Kak Zara guna ramai yang tak tahu ya. Okey, mengimpor tu dia off shape lah. Dia lari. Kalau dapat jangan dia, biar dia tegak aja macam ni. Nampak tu? Tak payahlah canai gini-gini, just canai ke depan, ke belakang. Go ahead, go stand. Go ahead. Go ahead, go stand. Thanks to Piramli. Go ahead, go stand. Okay, go ahead, go stand ya. Alright. Kira So, kita you're akan moving forward and backward yes, sahaja. forward dengan depan backward ke sahaja. belakang sahaja. Ya, alright. So kita akan lipat yang pertama, single fold. Macam ni ya, single fold maknanya lipatan dia 3 lapis lah. Kemari dan kemari. Ini kita panggil single fold yang pertama, lipatan yang pertama. Okey. Sepatutnya lipatan ini perempuan perlu simpan di peti sejuk selama 15 hingga 20 minit. Dia ada 3 lapis ya. Tak nampak kat sini. Ni nampak. Nampak tak tu? 1 2 3. 1 2 3 ya. Sepatutnya ini perlu disimpan di peti sejuk dulu, tapi memandangkan kita tak ada masa, takut lambat, jadi Kak Zaidah perlu sekejap ya, dia terkeluar pula. Kak Zaidah teruskan saja ya. Cuma dia akan pull, dia akan tarik, jadi kita kena tenaga kena lebih sikitlah. Ya, sebab itu disimpan dalam peti sejuk supaya dia rehat, dia tidak menarik bila kita torak dia. Tapi kita tak ada masa, so Kak Zaidah terus canai ya. Untuk kita nak buat single yang kedua. Nampak ya cara Kak Zaidah torak. Saya tidak ke kanan ke kiri ya. Saya hanya ke depan ke belakang sahaja. Ke depan dan ke belakang. Itu sahaja. Okey, lagi sekali kita lipat. Okey, nampak tu ada lagi 3 lapis lagi. 1 2 3. Nampak? 1 2 3. Okey, lepas ni kita baru rehatkan di peti sejuk. Sekejap ya, kita rehatkan di peti sejuk sebelum kita mula mencanai dia. Perlu ditutup ya dia punya bahagian atas supaya dia tidak ada skin ataupun akan berkedut di bahagian kulitnya. Okey. Semput. Kita akan rehatkan di peti sejuk. Sementara tu Kak Zaidah nak check dulu kita punya inti. Okey, sambil-sambil saya akan bersihkan meja. Perlu direhatkan ya. Kalau tidak nanti perempuan tak boleh nak canai dia. Sebab satu, dia tepung tu akan menarik. Satu lagi, pastry yang di dalam tu nanti akan jadi lembik. Agak dia tak boleh duduk dalam, dia akan beralih nanti ya. So you kena make sure that kena simpan di peti sejuk. Okey, kita tengok ni Bel. Inti kita pula. Okey, kita tunggu dia kering ya. Nampak tu Bel. Kita tunggu dia kering. Banyak pula Kak Zaidah tu air dia tadi. So kita tunggu dia kering ya. Dia belum empuk lagi ni. Dia tak perlu lembik sangat ya perempuan, dia perlu empuk saja. Sebab nanti kita akan bakar balik ya. Kita akan bakar lagi sekali. Kita akan bakar, jadi nanti intinya dah 2 kali masak. Ya, so tak perlu lembik sangatlah. Ada soalan. Yes. Dough tadi Yes. kita perlu chillkan dia berapa lama Kak Zaidah? 15 to 20 minutes, 15 hingga 20 minit. Okey. Lama juga 15 hingga 20 minit untuk kita Lama. nak roll Sebab dia nak bagi the pastry margarine kat dalam tu, bagi dia keras, so that they stay nice in between the tepung. Kalau dia lembik, perempuan canai, dia instead of dia duduk di antara tepung, dia akan masuk dalam tepung. Itu yang nanti dia tidak berlayer. Dia tak jadi sekeping-sekeping.
Sebab itu dia perlu disimpan. Lagi satu, pasal tepung gandum, bila kita uli, dia akan menarik. So, dia kena rest, baru kita torak dia tidak pull. Ya. Alright, Ina 47 share dengan kita. Pastry margarine tu sama dengan puff or short crust pastry. Apa dia? Pastry margarine tu sama dengan puff or short crust pastry. Tak. Pastry margarine is margarine. Margarine untuk buat puff pastry. I will show you kejap lagi ya, kita tunjuk ya apa rupa dia. Okey, so kita tunggu lagi dia kering sekejap. Mungkin orang tak tahu apa apa tu pastry margarine ya. Ini pastry margarine. Okey, tunjuk Ben. Ini pastry margarine. Dia dah ready made pastry margarine ya, dijual di kedai-kedai bakery. Dia tak ada jual di supermarket, tak ada ya. You pergi beli di kedai bakery shop saja yang ada jual pastry margarine. Rupa dia macam ni. Boleh fokus tak Bel? It's a margarine but hard. Ini meant untuk pastry. Ya, so dia bukan dibuat-buat sendiri ni, kita beli dah siap. Ya, ini yang buat dia flaky nanti your pastry, puff pastry you. Ya, okey, kita tunggu sekejap lagi. Alright, Bel, baca soalan. Okay. Okey, now Kak Zaida nak letakkan daun sup ya. Berpeluh Kak Zaida. Tak menorak lagi ikan berpeluh. Ini kan pula menorak ya. Rasanya semua tengah fokus ni. Tadi Senyap. agak tengah tulis sambil tadi Kak Zaida dah buat fold tu kan, mesti tulis. Okay, what's next? Yes. Kan? Alright, ini kita tunggu dia kering. Dia dah nak kering dah ya. So lepas kering je kita akan tutupkan api ya. Alright, ini dah sedap dah ni. Kita punya inti dia. Kalau perempuan ada inti, tapi biasanya kari pak bai, inti dia memang kari. Nama pun dah bai kan. Ataupun kari pak mamak ya. Ada yang bertanya tak bai tu apa? Belum lagi. Belum semua dah faham lah sebab last week kita dah last week ya. Alright, ada soalan. Salam ya Sabri, inti tu kena kering ke atau basah sikit? Dia kalau betul-betul kari pak bai dia kering. Tapi kalau perempuan suka makan basah, buatlah ya sebab kita yang nak makan. Tapi kalau nak meniaga kena kering ya. Sebab inti kari pak bai ni dia kering. Okay, it's okay Zuria Lamik. Apa tu? Macam tertekan lah tu. Tertekan lettuce. Ya. Bai tu Bengali. Oh, okay. Sekejap Kak Zaida tengah uruskan something here. Okay. Ada tak jual puff pastry yang dah pastry margarine dalam dia Kak Zaida? Ada. Of course. Ada yang dah jual. Tapi yang itu frozen. Yang itu frozen. Okey, bila frozen, kalau frozen puff pastry, you hanya bila beli, you dah tak payah canai tau sebab dia dah layer kan by itself. Cuma bila you nak letak dia tu, dia agak sticky. Ya, sebab dia bila frozen, dia akan basah. Dia ada air kat dalam. Jadi susah nak handle. Kalau you buat sendiri lebih senang. Senang handle lah ya. Yang itu kalau you nak letak kat pie dish boleh lah. You nak letak kat pie dish, you buat pie as letak dalam pie dish, letak dan the cover dia boleh. Tapi kalau you nak buat macam 3 segi ke, agak susah ya sebab dia melekit. Ya, sebab dia basah. Alright, kita punya dia dah siap. Kari pak bai, ada yang share kari pak Bengali. Kari pak Bengali ataupun baya ya, tuan panggil bai yang jual dulu kan orang India ya, orang tu dia orang biasanya orang Melayu kita panggil dia baya bai. Itu yang jadi bai, kari pak bai ya. Alright, ni dah nak kering. Okey, dah siap dah ni. Mana kita boleh tutup lah apinya. Macam mana rupa dia? Ya, Kak Zaida dah taruhkan daun bawang. Daun sup. Okey, dah siap lah. Okey, kita perlu tunggu dia sejuk ya sebelum kita guna. Alright, ini dah siap. So kita put aside lah. Alright. Ambil bel tadi bel. Tolong, dah siap.
kita nak teruskan pada kita punya penyediaan puff pastry kita. Okay. Alright. Ini tak sampai 20 minit ya, tetapi pasal kita tak ada masa, so Kak Zada buat ajalah ya. Okey, Kak Zada tak boleh canai sebesar ni, dia agak besar. Nanti so saya potong 2 supaya senang untuk saya nak mencanai dia. Yang lebih ni kita akan tutup dengan plastik supaya dia tidak kering. Okey, kita akan dust table dengan sorry ya, tergegar-gegar kamera. Mohon maaf. Okey, ini kita dah boleh torak dia ya. Torak perlahan-lahan ya perempuan, tak perlu tekan ya. Kalau tekan nanti dia tak naik juga tu tempat yang kita tekan. Saya layang-layangkan saja. Kalau boleh janganlah canai dia mengempor-ngempor ya. Biar dia cantik, tegak. Senang untuk kita nak potong. Nampak tu ya. Kak Zada canai. Senang ya, tak ada lebih ke kanan, nyerong ke kiri. Ya. Okey, lebih kurang macam ni. Okay, Kak Zara akan potong 3. Kalau boleh biar macam ni perempuan, jangan ada ke kanan ke kiri besar, ke kiri kecil, ada pinggang pula ya. Tak boleh. Nanti tak cantik, nanti susah kita nak buat kerja. Ya, saya akan potong 3 lebih kurang. Okey. Ini juga saya akan potong 3. Perempuan kalau tengok agak oren sikit ya. Tapi memang kari pak bai oren. Ya, kita kena tahu tepung sikit ya sebab takut dia Melekat. melekat. Okey, kita akan tindih dia tapi kena tutup jugalah. Ni cara mudah lah. Kalau perempuan nak ukur pun boleh ya, tak ada masalah. Okey. Kari pak bai ni for those yang tak pernah tengok, tak pernah tengok lagi pula tak rasalah ya. Dia memang besar ya. Dia tak ada kari pak bai comel-comel, tak ada. Kari pak bai dia memang besar. Ini juga perlu ditutup ya sebab kita tak mahu dia kering ya. Okey. So Kak Zara akan ambil satu dulu. Kita akan canai dia. Okey, kita cuba canai dia kalau boleh 4 persegi. Nampak tu? Dia 4 persegi ya. Ikutkan dia lagi besar yang sebenarnya kari pak bai. Tapi ini pun dah besar lah ni. Okey. Bahagian ujung dia Kak Zada basahkan dengan sedikit air. Okey, inti Kak Zada dah buat awal. Ini intinya. Saya tak pakai inti tu sebab panas ya. Saya dah ada inti yang awal ni ya. Okey, ujungnya ni kita basahkan dengan air. Kemudian kita letak intinya lah. Kari pak bai ni biasanya inti dia banyak. Buncit-buncit dia kalau kari pak dia tu lah ya. Okey, so kita akan just tekan dia saja macam ni. Tak perlu diklaim ataupun tak perlu di tekan-tekan dengan garpu. Dia tak ada design dekat tepi dia. Untuk puff pastry, perempuan tak boleh tekan dengan garpu ke ataupun apa. Nanti bahagian yang perempuan tekan tu dia tidak akan naik. Untuk puff pastry.
sikit. Lagi, kita buat lagi. Nampak Bel? Nampak ya? Okey, canai persegi 4. Okey, kemudian kita jadikan dia macam bentuk gini, ya. Okey, so tepi dia kita basahkan untuk nak bagi dia lekat. Masukkan inti. Inti untuk kari pak bai kena banyak. Dia tak boleh sikit. Kak Zaidah tak tekan ya, Kak Zaidah hanya layang-layang aja. Kalau betul-betul kari pak bai dia lagi besar ya, 1,5 ni. Macam gitu ha. Ya, kalau betul-betul yang zaman bai jual dululah, masa saya kecil-kecil dulu. Puas makan seorang ya. Okey. Kita canai sikit lagi. Basahkan ujung dia. Letakkan inti. Ada yang bertanya Bel? Senyap je. Tengah fokus ni. Semua tengah fokus ke Bel yang fokus? Bel fokus supaya semua orang tak tertinggal. Okey. Sekejap, nanti kejap lagi Bel bacakan. Okey? Sebab ni dalam banyak-banyak resepi saya, resepi yang Kak Zaidah dah siarkan lebih kurang hampir dekat 300. Resepi bai ni yang ada tergendala, jadi saya kena repeat ya. Sebab saya pun tak sampai hati, terlalu ramai yang WhatsApp saya. Dan saya pun tak tahu nak menjawab dah. Ya, jadi keputusannya kita buat lagi satu kali. Dah terjawab dah soalan yang bertanya. Siaran ulangan ke? Basically ini bukan siaran ulangan yang kita ulang waktu malam. Ini live sekarang live. Ni sekarang jam berapa? Sekarang pukul 3.20. 3.20 ni yang ini memang live. Ini live ya, okay. Bukan ulangan. Nanti kita ulang lagi. Tapi cuma tak apa. Resepinya ni saja kita ulang ya, sebab itu hari ada kesilapan teknikal pada live tu. Dia split into two, dia pecah dua ya videonya. Dia punya live tu pecah dua. Jadi ada ramai tak dapat nak tonton. Tu yang saya buat baru lagi sekali, so that perempuan dapat tengok daripada scratch lah. Okey. Right, kita buat sikit lagi. Lepas tu kita akan bakar. Kak Zaidah akan bakar di belakang dulu ya, di oven belakang dulu. Lepas tu baru kita bakar di sinilah. Okay, fokus ya, sebab ramai yang bertanya. Jadi Bel bagi ruang untuk anda betul-betul fokus. Sebentar lagi nanti kita, sementara kita tunggu dia bakar, dan kita akan engage dan kita berbual, okay? Alright, sikit lagi ya. Kita letakkan inti, letakkan air di bahagian ujung tepinya ya. Okey, untuk kari pak bai ni intinya perlu banyak, tak boleh sikit. Dia kena banyak intinya tu, baru dia sedap. Okey. Lagi sekali Kak Zaidah ingatkan ya, di bahagian tepi tidak boleh diketip ke, dipicit ke, diletak garpu ya. Nanti dia tak nampak belang lapisannya nanti tak nampak ya. Jadi ada yang bertanya Kak Zaidah ni, kalau kita tekan-tekan aja tak terbuka ke bila bakar? Tak, dia tak buka. As long as you letak dia air, dia akan melekat nanti ya. You tak boleh tekan, sebab bila you tekan puff pastry, tempat yang you tekan yang itu dia tak naik. Penat you canai layer is to get dia flaky, dia berlapis. So if you dah press dekat situ, penat je lah you melipat dia. Kalau dah dia tak boleh naik ya. Tujuan kita pakai puff pastry untuk nak jadikan dia puffy. Ya.
Okay. Alright. Perbezaan puff pastry yang kita lihat di luar dengan kari pak bai. Puff pastry dia ada dua method folding method. Betul Kak Zaidah? Yes, yang hari tu yang Kak Zaidah ajar tu ya. Yes. Kita ada double dengan single fold. Yes. Yang Untuk ini hanya single. Kari pak bai hanya single fold tapi ada dua. Dua kali. Dua kali. Dia punya adonan pun tak sama ya. Kari pak bai ni untuk for those yang tak pernah makan, kari pak bai ni dia punya kulit ni dia tak macam yang Kak Zaidah ajar yang pertama dulu ya. Yang ini adonan dia agak liat, kulit dia agak liat. Tu yang kita dari kecil-kecil suka sangat makan. Ya, kari pak bai ni sangat famous di Johor Bahru, di negeri Johor dan di Singapura. Ya. Singapura sampai sekarang masih ada lagi ya kari pak bai ni. Dan ada yang terlampau suka sangat, dia tahu kat mana nak cari kari pak bai ni di Singapura ya. Itulah ramai tadi yang saya nampak komen senang untuk dapat kari pak bai ni di Singapura ya. Okey, walhal kami di sini agak susah juga nak cari kari pak bai ni. Tak jumpa lah, Kak Zaidah tak jumpa ya kari pak bai kat sini. Alright, so jadi yang jauh daripada kawasan Southern ataupun di Singapura untuk nak dapatkan kari pak bai agak susah. Jadi boleh buat sendiri. Buat sendirilah. Ni dah boleh buat dah ni. Kan? Pastry margarine ni ada di mana-mana ya. Alright, pastry margarine ni dia dah dibancuhkan untuk menjadi pastry dan ada margarine, betul Kak Zaidah? Yes. Jadi kalau kita guna margarine yang biasa tak boleh ya. Jangan kita lipat kita letak margarine dekat tengah-tengah. Tak boleh, nanti dia lembik macam mana? Macam mana you nak melapis dia? Okey, sikit lagi satu dan lagi dua lah. Okay, look at this. Cantiknya, rupa dekat saya belum siap lagi dah cantiknya ni. Macam mana cantik ni? Ya. So dengan setengah daripada bancuhan, insya-Allah kita akan dapat lebih kurang 9 Kak Zaidah. 9 ya. Tengoklah berapa besar. Kadang-kadang kalau betul-betul kari pak bai dia besar. Kalau di Singapura tu you tengok dia orang jual pastinya besar ya. Tapi tak tahulah sekarang besar macam mana. Kalau kecil-kecil zaman Kak Zaidah kecil dulu, besar kari pak bai ni. Rakan di Singapura pun kata memang senang. Dekat Tampines ada Onan dekat Onan Road. Juchiat, Geylang ada. Onan Road kalau tak silap ya. Kak Zaidah dulu pun selalu pergi sana beli. Senang untuk didapati. Panggung wayang Queen pun ada. Salam Kak Zaidah, untuk jual sebiji berapa ya? Mungkin Kak Zaidah boleh kongsikan harga pasaran? Alamak. Dia punya alamak tu. Saya harga pasaran ni saya tak berapa tahulah ya, sebab saya dah lama tak makan ni. Kalau dulu-dulu berapa ya? Kalau sekarang ni kalau di Johor Bahru masih boleh dapat dekat Jalan Dobi tu. Kedai mamak tu, kedai bai kedai roti bai tu. Sedapnya. Yang dekat ni ke? Kat Jalan Dobi tu, kat bandar. Kat bandar Johor. Ada satu restoran tu dekat corner lot tu. Apa restoran tu? Eatro. Eatro. Yes, berdepan dengan Eatro ya. Dia ada jual ni kari pak bai ni. Yes. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil dulu, bai yang datang dari rumah ke rumah tu naik motor. Kita orang akan kumpul duit tau nak beli ni dengan apa tau? Suji. Biskut suji. Biskut suji bai kan besar-besar. Sedap ya. Padahal tak adalah sedap mana, tapi dia punya enjoy makan tu tak tahu nak cakap. Okey, so macam ni je. Saya tak adalah tekan-tekan ya. Saya just layang-layang bagi dia lekat. Okey, dia akan naik sikit ya. So kita akan not too near lah. Okey, kita akan basah dia. Apa yang terpadam? Lampu. Kita akan basahkan dia atasnya dengan minyak. Kena basahkan dia Yes, basahkan atasnya ni dengan minyak ya, minyak masak. Sebelum kita bakar. Memang kena sapu dengan minyak. Yes. Untuk dia nampak berkilat ke macam mana? Untuk dia garing. Nanti kulit dia garing. Minyak kan kalau dibakar kan dia garing ya. Nanti dia akan jadi kruk-kruk. Dia ni ya, jangan nanti perempuan yang tak pernah makan tiba-tiba when you do you kata liat. Memang kulit dia akan liat.
Sebab itu dalam adonannya pun tak ada apa, hanya telur ya. Kalau kita buat yang pastry margarine tu, dalam adonan dia ada butter ya. Yang ni tak ada, so dia akan a bit liat. Tapi memang itulah kari Pak Bai. Dia punya kelihatan dia tu. Itulah kari Pak Bai ya. Okey. Jadi jangan samakan dengan puff pastry. Jangan samakan dengan kari puff yang puff pastry tu ya. Dia akan lain. Dia memang lihat ya. For those yang biasa makan dia akan tahu ya. Bella dekat Onan Road, dekat Onan Geylang Road, Serai yes. atau masjid bila setiap Jumaat ada sosnya juga. Tak apalah, saya masakkan kat sini lah Bel. Alright. Okay, bakar berapa suhu? Kak Zaida buat 200 kat sini. Oven ni agak meragam. So kita cuba sini. Another tray kita akan bakar di dalam ya, di oven dalam. Berapa lama bakar? Suhu bakar atas hingga bawah? kuning. Suhu api atas bawah, bakar hingga dia brown. Ya, lebih kurang Kak Zaida cakap setengah jam, tapi hari yang last the previous kita buat, oven ni meragam ya. So dia agak lama. So tengok pada oven you lah ya sampai dia kuning. Okay, kita akan buat yang balance separuh lagi ni. So suhu untuk dibakar adalah kalau yang 190 biasa hingga 200. Ya, jangan kalau you bakar api yang kecil, pastry margarine ni akan cair. Ya. You must make sure that suhu dia panas ya. Dia bila dia panas, dia tak sempat nak cair lah ya, sebab pastry margarine kan dia macam margarine jugalah rupa dia, margarine yang keras ya. So you kena hati-hati ya dengan suhu. Suhu tak boleh kecil. Kalau suhu rendah, nanti dia pastry margarine-nya cair. Okey. Alright, kita akan potong 3. Christian Azman kata ada jual Yes. di pasar Lakin. Yang frozen ya. Yes. Kak Zara kenal pengusaha dia tu. Pengusaha kari Pak Bai ni ya. Allah, kecil pula sebelah. Okey. Alright, Bel, ada yang bertanya? Lain kali demo temosa pula Kak Zaida. Temosa sudah ya? Temosa dah. Dah. Yang Temosa bulat dah. Kak Zaida kan? Temosa yang kita claim tu, kari pap tu. Macam kari pap jugalah. Orang sekarang temosa semua dia panggil kari pap ya. Kari pap jugalah. Tapi ni memang kari Pak Bai. Temosa dah ya. Okey. Kak Zaida, Ya. boleh ajar kek sarang semut tak? Ya, sarang semut tu dalam kita punya tu ya, dalam dah ramai sangat yang pertama, insya-Allah. Ya. Pipeline kita. Dalam masa terdekat ni ya. Sabar ya. Okey, so ni Kak Zara siapkan ni dulu. You kena always coat dia dengan tepung ya. Okey, siapa yang terlepas tadi boleh tengok sekarang dan pastikan anda fokus ya. Okey. Jangan risau, insya-Allah nanti tim social media Zaida Ibrahim Food Studio akan kongsikan bersama anda video klip ringkas untuk rujukan. Senang kan nak rujuk kan? Kalau ni yang panjang ni agak susah sikit lah nak rujuk. Tapi kalau nak tengok daripada awal, nak salin balik, nak tengok balik, sebab yang panjang ni yang banyak tipsnya. Alright Kak Zaida, boleh ajar suji bai? Suji dah. Suji bai dengan suji klasik sama lah. Sama. Cuma suji bai yang bai jual tu dia buat lebar-lebar. Besar. Tu je. Besar. Kan? Dia pun tak adalah pakai ghee yang mahal tu ya. Alright, untuk resepi hari ni berapa biji kentang Kak Zaida? 3 biji kentang Kak Zaida 3 biji kentang agak-agak lah ya, agak-agak 3 biji yang besar-besar lah. Right. Salam Kak Zaida. Waalaikumsalam. Tengok Kak Zaida buat kari pap cantik. Tengok ada resepi. Terima kasih. Sama-sama. Kan tengah fokus. Okey, baik-baik. Fokus. Jangan terlepas. Kak Zaida pun always ya. Kak Zaida tolong mentionkan apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Kan? Sebab yang ni dia tak menyeman kan? Yang ni tak menyeman. Dia tak menyeman ya. Cuma dia you jangan lebih lipat, jangan press ya, dan jangan
apa tu ya, jangan Jangan apa tu Kak Zaida? entahlah. Jangan apa, hilang dah sekejap dalam kepala tadi. Okay. Alright. Sekejap ya, saya tudung dia kena. Okey, so kena buat, sekiranya katalah ya, perempuan tak ada masa nak buat, cuma dapat buat kulit tapi tak sempat nak mencanai. What you can do, you dah buat macam ni, kemudian simpan di fridge. Dia tahan ya. Tapi kena alas dengan, kena letakkan sedikit tepung supaya dia tidak melekat. Suara putus-putus Ya ke? dekat Instagram. Mungkin ni lah kot sebab saya bergerak-gerakkan ya. Sabar ya, kejap lagi hilang lah tu. Okey, kalau nak tengok dengan jelas boleh tonton di Facebook ya rakan-rakan Instagram. Okey, make sure that basahkan di bahagian ujung dia je. Tak perlu 4 penjuru, hanya penjuru ni saja ya, penjuru ni tak perlu. Okey, ada soalan Kak Zaida. Yes. Kalau simpan dough, dia boleh tak? Boleh? Kalau kita simpan kat mana? Simpan Freezer di ataupun chiller je. Jangan simpan di freezer. You simpan di freezer nanti dia basah ya. Freezer kan dia ada air ya, dia contain air. Nanti dia basah, dia akan melekit. Sebab itu kalau you beli dough yang dah siap, puff pastry yang dah siap belum dibakar, dia akan melekit ya bila you beli. Masa beli tu dia dalam freezer, dia tak melekit. You nak guna je nanti dia akan sticky. Ya. So you kena das sikit dengan tepung ya. Alright Kak Zaida. Yes. Kalau nak frozen kan kari Pak Bai ni macam mana? Siap bakar semua. Masakkan semua, lepas tu baru you bekukan. That's the best way. Okay. Alright, sikit lagi ni. Miss Nafa kata baru perasan Aunty Zaida tak pakai apron. Nat dan Bel hari tu pakai apron, siap ada nama lagi. Tak apalah, masing-masing kan. Saya tak reti yang sebenarnya. Okay. Nanti Kak Zaida ada nama pula Bukan apron, baju. Baju ke tudung ke, boleh nampak nama Kak Zaida. Saya ni kuat berpeluh ya. So bila pakai apron tu nanti pasal lencut nanti. Ya, sebab itu saya prefer to use tak pakai apron. Okey. Sikit lagi. InsyaAllah hujung minggu ni akan long weekend. Jadi bolehlah buat ni. macam ni lah yang kita boleh buat ni insyaAllah. Ramai-ramai rewang kat dapur. Yes. Seorang tukang canai, seorang tak jadi apa kalau ramai-ramai Sebiji cakap dengan mak saya di dapur. Apa tu? Cakap apa tu? Kak Zaida, nanti resepi ni share lah. Dah terlepas masa buat dough. Boleh tak yang sebelum letak margarine pastry tadi? Boleh. Selepas ni kita akan simpan untuk di IG. Kita akan simpan di IGTV. Di Facebook pula kita memang akan simpan video ni dan kita akan letakkan dalam satu kompilasi album. Kompilasi daripada episod yang pertama sehinggalah hari ini. Jadi awak boleh tonton semula. Okey. Kak Zaida siapkan ni. Yang ini kita akan bakar di oven belakang ya. Kenapa bila dah keluar peti sejuk, tunggu lembut, baru letak inti kemudian dilipat, dia tak melekat, ia jadi lembik? Macam mana? Okey, saya baca lagi sekali. Kenapa bila dah keluar peti ais, peti sejuk, tunggu lembut, baru letak inti kemudian dia dilipat, dia tak melekat, ia jadi lembik? Macam mana tu? Tok air tak macam ni? Kalau tak melekat tu tak tok air lah tu. Kenapa ya? Tapi dia jadi lembik. Kalau lembik tu memang ya, kalau tinggalkan di luar lama-lama, pastry dia akan lembik. Sebab itu dia senantiasa disimpan di peti sejuk. Dia akan lembik lah. Sebab apa? Dia kan pastry margarine. Ya, dia tak tahan lah kalau suhu bilik you panas ya. Okey, fokusnya salin apa tipsnya segala. Okey. Jadi tak adalah anda semua tertinggal. Ya, ni saya tak ada repeat lagi ya. Okey, kita akan tambah sikit intinya. Okey. Ini inti yang tadi.
Diana Lee. Yes. Hi. I love your cooking. Thank you so much for the recipe. Love, love, love. Love too. Love, love, love back to you. Okey, Kak Zaida ajar macam mak-mak, sabarnya mengajar. Saya dapat rasa Kak Zaida seorang yang penyabar. Moga Kak Zaida and Bella sentiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Thank you so much ya. Terima you for your support. banyak-banyak atas segala doa anda semua. Oh, Dora Lini, you are so sweet. Thank you. Okay, ada soalan lagi. Komen-komen banyak-banyak di bawah. InsyaAllah buat masa ni sebentar lagi kita nak tunggu kan. Baik komen sekarang, baik tanya sekarang ya. Nanti tengok. Kak Zaida balik nanti ada je yang bertanya ya. Hari-hari saya dapat macam-macam soalan ya. Ya, jadi sebab itulah disebabkan hari tu kita faham ya. Pasal videonya ada technical problem. Jadi bila technical problem tu macam-macam benda lah yang tertinggal. Jadi sekarang ni kita dah buat satu video. That's why kita decide untuk buat satu lagi video. Sebab saya yang sebenarnya Kak Zaida macam susah nak menjawab dah. Ya, terlalu banyak yang saya terima yang bertanya mengenai kari Pak Bai ni. Ada yang tak puas hati ya, tak dapat tengok. Mungkin dah terlepas satu video lagi, dah terlepas jauh ya. Jadi dia macam tak puas hati. Saya tak apalah. Saya berbincang dengan tim kita buat lagi satu kali. Okey, masih di Instagram suara tersekat-sekat ya. Kenapa ya? Okey, hang in there rakan-rakan di Instagram. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran semula dengan live ni, tapi di Facebook ya. So harapnya anda-anda yang ada di IG mungkin yang boleh ada follow Facebook, kita. Boleh pindah ke Facebook ya. Kadang-kadang Facebook masalah, IG okey, kadang-kadang IG ada masalah, Facebook okey. So kita pun tak tahulah ya. Kan? So kadang-kadang bila kita tengok ni kan, tengok Kak Zaida buat kari pak macam ni, rasa macam terbayang-bayang juga mak kita kat dapur tengah buat tengah tunggu mak masak. Kita tunggu kat tepi je, tolong tak? Tunggu dah siap. Lepas tu makan pun jangan komen-komen. Sedap tak sedap telan je. Okey. Aduh, sekarang ni sedap tak sedap telan. Tapi kalau dah ramai-ramai, kalau adik-beradik ramai, yang tak sedap pun jadi sedap tau. Betul? Kalau adik-beradik ramai lah. Tapi sekarang ni dah tak ada adik-beradik ramai dah ya. Kita jarang dengar orang anak ramai Jadi paling-paling pun 2 orang, 3 orang. Tu yang mak sekarang ringkas, malah nak masak ya. Beli je. Jadi sekarang ni konsep dia bila dah besar ni. Oh, alamak Kak Zaida. What? Dah? Sekejap dia tersangkut. Sorry. Okay. So jadi pastry tu warna kuning, beli di mana atau buat sendiri? Pastry dia bukan warna kuning. Pastry dia memang warna tu. Yang warna kuning ni is dia punya kulit ni Kak Zaida buat tadi ya. Kita buat tadi, kita adun and we put some colouring. Bai dia bai pula. Kari Pak Bai dia memang oren Dia kuning-kuning oren. Hari tu je Kak Zaida buat kuning, tapi bila dah bakar Kak Zaida tengok memang layer dia rasa dia macam kari Pak Bai, cuma warna dia kurang. Warna dia betul-betul memang macam oren ya. Kari Pak Bai ni. Dia pakai rinci. Kalau Bai tu dia pakai rinci. Dia pakai apa tu pewarna kuning yang serbuk. Ya, betul, macam family bila ramai kan, seronok kan. Alhamdulillah. Okey, jadi bila sekarang ni Bel dah besar macam ni, jadi kita kena buat kari Pak Bai sendirilah konsepnya. Macam dia orang ni mungkin tak merasa ya Bel ni semua. Dia orang mungkin tak merasa kari Pak Bai masa saya ya. Kita kadang-kadang kumpul duit tau nak beli kari Pak Bai dengan suji Bai. Ada macam marble ya Kak Zaida, nampak tu. Itu pasal kita lipat ya masa tadi belah hujung dia tu lah ya. Belah the last one tu yang belah hujung tu, yes, dia ada yang kena pastry, ada yang tak kena ya. So jadi inilah should be, this area lah should be akan ada layer Kak Zaida. Okay, so this one will be the last for this recipe. So kita akan bakar yang ini di belakang ya. Okay. Kalau ada juga yang last week yang bertanya, kalau kita nak buat inti lain boleh tak? Boleh, yang pasal you yang nak makan ya. Tetapi kalau you nak berniaga ataupun you nak buat untuk orang, kari Pak Bai intinya adalah memang ada rasa kari.
Ya, dia ada rasa kari, dia ada rasa rempah lah ya. So sama ada you nak buat ayam, daging, sardin ya, tapi dia ada bau kari. Nama pun dah Bai ataupun Mama. Okey, siap dah tu. Suara masih sekat-sekat je di IG. Hang in there. If you all ada Facebook, sila ke Facebook terus. Okey, well, now tunjukkan dekat. Okey. Now Kak Zaidah nak sapu ataupun kat sini? Boleh? Pusing-pusing Bai. Okay. Bai pula. Kita ikut dia mana dia pergi. Sorry. Okay. Kita kalau tu jauh sangat kan. Tiba-tiba Kak Zaidah ni badan dah naik, baju pun dah macam sama-sama sarung gitu kan. Okey, so kita akan sapu minyak ya. Hanya minyak masak biasa, plain minyak masak. Okey, tak ada yang bertanya, Kak Zaidah jawab. Sapu minyak ni ialah untuk bagi kulit dia crispy. Dia akan lebih rangup. Ya, sebab minyak dengan tepung kalau kita bakar dia akan jadi rangup lah ya. Kalau nak taruh kuning telur juga boleh, tapi biasanya Bai dia tak letak kuning telur lah, dia cuma letak terus minyak ya. Lepas tu dia berkilat-kilat. Jom kita nak tengok dekat oven tu Kak Zaidah. Minyak. Okey, kita akan bakar. Yang ini Kak Zaidah akan bakar di oven belakang ya. Tolong. Suhu berapa Kak Zaidah? Suhu 190 hingga 200. Kita bakar sehingga dia kuning. Lebih kurang setengah jam like that lah. Ya, api atas dan bawah. Kena buka api atas dan bawah. Jangan buka api atas saja. Nanti kan bawah tak masak. Kena buka bawah. Kalau buka bawah, api atasnya tak masak pula. Ya, dia perlukan suhu api atas dan bawah sebelum dia masak ya. Okey, kita akan bakar di bahagian oven di belakang ya. Okey. Tolong. Itulah rupanya. Sebentar kejap lagi kita akan ke sana, pergi ke oven dan tengok apa yang terjadi dalam oven tu. Okey, Kak Zaidah nak cuci tangan dulu sebab semuanya dah siap. Kita hanya tunggu untuk nak masak ya. Dekat pukul 4 dah. Alright, untuk di Facebook namanya masih Simply Sugar Baking Studio ya. Kami usaha agak lama juga untuk nak tukarkan nama Zaidah Ibrahim Food Studio, tetapi masih belum boleh lagi untuk kami lakukan. So jadi itulah rupanya kari Pak Bai kita untuk hari ini. Tengah elok dia mengembang tu dekat dalam oven. Okey. Jadi untuk dekat di Facebook masih Simply Sugar Baking Studio. Okey, Kak Zaidah so, sekarang rakan-rakan ni yang tengah kemas daripada dulu. IG ni, sementara Kak Zaidah kemas ni. Okey, yang rakan-rakan di IG yang nak tukar kepada Facebook, cari Simply Sugar Baking Studio. Okey, dia mula nak naik ya. Yum. Tapi dia tidaklah flaky sangat macam Cream puff. Cream puff macam puff pastry. Puff pastry yang biasa kita tengok tu yang Kak Zaidah ajar sebelum ni, puff pastry tu. Yang itu sebab dia fold dia banyak ya. Dia ada single double fold. Yang ini hanya single fold 2 kali. Nampak sedap kan? Haruslah sedap. Jadi kita dudukkan dekat sebelah oven sementara ni. Sementara ya, perempuan boleh tengok dulu sementara Kak Zaidah kemaskan atas meja ni. Yes. Alright, you can see now the layer start to keluar. Nampak layernya selapis-lapis ya. Okey, kita tunggu lagi. Sementara tu, Bel baca soalan ke apa Bel? Tak ada soalan, semua tengah fokus. Okey, sementara tu mungkin saya boleh bacakan resepi. Kalau ada soalan tanya sekarang. Okey, tanyakan di bawah, komen banyak-banyak, insya-Allah nanti saya akan cuba bacakan. Dan juga jika ada komen yang saya tak baca, mohon maaf. Ada yang tak muncul waktu live. Tapi bila kita end je live, nampak banyaknya komen. Kenapa komen-komen ni tak muncul? Saya tak pasti kenapa ya dengan Facebook. Algoritma dia harap maklum lah, bukan kita yang buat Facebook kan. Tapi kami sedang usahakan untuk tengok macam mana keadaan waktu live nanti. Okay, hang in there, alright.
So, kalau nak tanya mungkin waktu ni tak terjawab, kita akan ada setiap hari untuk program Chit Chat bersama Kak Zaidah. Okey, tak termasuk hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, hari Isnin hingga Khamis. Kadang-kadang Jumaat pun ada. Jadi waktu Chit Chat tu silalah tonton dan berikan soalan anda yang masih belum terjawab. InsyaAllah Kak Zaidah akan jawabkan soalan-soalan anda. Okey. Rugi baru masuk Kak Zai. Yes. Oh, ya. Apa dia? Baru masuk live-nya. Hang in there ya. Alright, mungkin Kak Zaidah boleh kita bacakan resepi sementara kita tunggu dia masak di dalam oven. Sekejap ya. Okey, resepi untuk puff pastry kari pak bai kita. Okey, untuk pastry-nya. Cakap je. Okey, 500 gram tepung gandum. 1 biji telur. Kak Zara pakai telur grade B ya. 200 gram air. 1 sudu teh garam. 70 gram minyak dipanaskan dan 250 gram pastry margarine. Okey, saya ulang lagi sekali untuk pastry-nya ataupun untuk dough-nya ya. 500 gram tepung gandum. Kak Zara pakai tepung gandum biasa cap sawah je saya pakai ya. 1 biji telur saiz B. 200 gram air biasa ya. Air biasa, bukan air daripada fridge, air biasa. 70 gram 1 sudu teh garam. 70 gram minyak masak dipanaskan dan 250 gram pastry margarine. Okey. Untuk intinya pula, Kak Zara guna tadi 300 gram isi ayam ataupun terpulang. You nak letak lebih pun boleh, nak kurangkan pun boleh juga isi ayam tu ya. 1 biji bawang besar didadu. 3 biji kentang dipotong dadu kecil ya, dadu kecil, dadu yang kecil-kecil ya. Kemudian 3 sudu makan rempah kari daging. 1 sudu makan serbuk jintan manis. Dan sedikit daun sup ya, di mayang ya, daun sup. Kemudian perasa ikut perempuannya, kita letak sedikit gula tadi dan sedikit garam. Kalau ada yang nak letak stok ayam juga boleh. Okey. Alright, inilah rupa pastry margarine-nya. Kita kalau pergi nak beli pastry margarine-nya, dia memang, saya tak tahu di Singapura, di Brunei, tapi kalau di Malaysia inilah rupanya ya. Dia akan pack dalam plastik biru macam ni. Ya. This is pastry margarine. Ada juga yang macam gini tetapi yang mahal sikit dia, itu for croissant, itu lain. Itu for croissant, for Danish pastry. Yang ini pastry margarine untuk local punya. Biasanya pastry margarine ni lokal dari Lamsun ya, rasa saya. Ya. So yang ini dia memang datangnya 1 kilo like this. Dia, kalau dulu dia 1 blok 1 kilo, tapi tu susah, itu puan-puan kena potong, kena susun, banyak kerjanya. Kalau macam ni senang aja, puan-puan hanya potong dan put dalam plastik, canai dia bagi dia nipis sikit je sebab dia agak tebal juga ni ya. Dia agak tebal, jadi puan-puan letakkan dalam plastik, canai dia nipis sikit supaya senang nanti bila kita nak buat folding, dia dah lebar. Okey. Kalau mak saya dulu buat selit-selit, pasal dulu dia jual in blocks, dalam blok besar ya. So dia ambil, dia selit, lepas tu dia lipat, dia selit. Sekarang dah senang, kita ikut method double dengan single ya. Tadi Kak Zara guna method single 2 kali. Okey, nampak tu dah cantik dah. Kari pak bai ni dia bukan macam kari puff yang flaky yang before this yang saya ajar ya. Yang itu agak flaky soft. Sebab dalam adunan dia kita ada letak butter ya. Dalam ni adunannya tak ada butter. Adunannya hanya betul-betul telur tadi dan sedikit minyak panas ya. Okay, so minyak yang tadi Kak Zaidah gunakan untuk sapu atas sebelum kita bakar kan? Minyak apa? Minyak masak. Kak Zara letak hanya minyak masak biasa dan kita sapu di atas supaya dia akan jadi crispy bila dia masak layer yang bahagian atas tu. Sebab itu kalau kita makan kari pak bai tu, kita gigit dia berlapis-lapis tu, lapis dia patah-patah. Tu yang sedap tu, rangup.
Kan, dalam dia akan jadi liat ya. Ni jangan pula perempuan yang tak pernah buat, tak pernah makan kari pak bai, you makan you kata ini Kak Zaidah punya resepi, liatlah. Dia memang liat ya. Kalau sejuk dia liat. Tapi sedap. Liat dia tu yang sedap. Ya. Okay, look at that. Cantik naiknya. Sedap Kali ni warna dia lawa. Ya. Last time Kak Zaidah buat warna kuning ya, sebab saya tak perasan warnanya tu. Bila saya dah lama saya baru perasan, oh kari pak bai zaman-zaman kecil dulu warna dia agak-agak orange sikit. Okay. Nampak? Very clear. Kita akan buka sekejap to see inside. Okay, kejap lagi kita dah boleh angkat ni. Baunya ya Allah sedapnya. Look at that. Sikit lagi ya. Nampak tu lapis-lapis dia. Dia tak ada flaky sangat ya, sebab kita hanya guna single fold 2 kali sahaja. So kita tunggu sekejap lagi. Dia brown lagi ya, sikit lagi. Alright. Okay. Kak Zaidah, Ya. What? satu Apa dia? sudu makan atau satu sudu teh jintan manis? Sebab Satu tadi Kak sudu Zaidah makan. sebut Satu sudu makan, teh. tapi resepi dari Mas Mak Tobi letak satu sudu teh. No, satu sudu makan jintan. Satu sudu teh is garam. Is garam. Garam satu sudu teh. Ya, garam pada pastry-nya satu sudu teh. Pada intinya jintan manis is satu sudu makan, 1 tablespoon. Satu sudu teh will be too light. Tu nanti bau jintan manisnya you tak boleh rasa nanti ya. Satu sudu makan. Okey. Yes. Warnanya pun apa tu? Warnanya pun dah sama. Dah Sama sama apa? Sama macam kari pak bai. Sama. Sama macam Warnanya kari pun pak bai. dah sama, kari pak bai. Ni memang kari pak bai Asnita Ahmad. Hari ni memang kari pak bai ya. Kari pak bai Hihi. Kak Zaidah. Yeah. Okay, alright. Air 200 ml or gram? Kak Zaidah timbang je gram. Ya. Sebab kalau perempuan nak pakai ml, masalahnya kadang-kadang measuring jar you, sometimes dia punya marker tu hilang. Sebab itu saya timbang, lebih senang untuk perempuan. Actually kalau kita ikut cara, ialah kita perlu sukat pakai pakai sukatan jar kalau nak ikutkan, kalau kita nak timbang cecair. Tetapi masalahnya saya sendiri menghadapi masalah tu ya. Pada jar yang saya beli tu tak pernah ada dah number dia. Tak nampak dah ya. Jadi kalau kita nak dapat 200 macam mana? Nak dapat 250 macam mana? Memang tak nampak tu. Dia punya line tu sudah, bila kita basuh dia akan hilang. Melainkan kalau you buy yang expensive one. Kalau kita beli yang murah-murah tu memang hilang. Sebab tu saya prefer tu timbang dia. Ya. Timbang tu memang confirm lah kita akan dapat bila kita ditimbang. Sebab tu saya pakai timbang ya untuk air. Alright. Cantik sangat ni. Jintan manis yang kasar and putih. Yes. Jintan manis tu yang warna putih tu. Jintan putih yang halus, hitam tu. yang gelap tu. Tu terbalik Yes. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nak dapatkan resepi? Terima kasih. Okey, resepi saya dah pinkan daripada komen sis Mas Mark Tovi di bawah. Alright. Bolehlah tengok resepinya. Tapi ada satu tu ada dah tengok dah ada yang terkejut. Terkejut. Ya, bukan satu sudu teh jintan ya, satu sudu makan. Yang satu sudu teh ialah garamnya. Garam untuk dough-nya ya. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Okey. Dah buat pembetulan. Tak nampak lah Sharifah Baimin kat mana pembetulannya. Itulah. Okey, tak jumpa. Mana? Alright, sorry tak jumpa. Tak apa. In case you all macam tak pasti, tunggu. Okey, sebentar lagi tim social media Zaidah Ibrahim Food Studio akan buat posting dengan full recipe. Jadi boleh tengok di situ. Okey, ni dah nak masak dah ni Bel. Right. Yang oven di belakang belum lagi ya. Yang ini dah mula nak. Okey, nampak cantik ya. Alright.
Sekejap lagi. Kak Zaidah je yang nampak cantik tak cantik tu. Kita Belum tak lagi, nampak. belum lagi. Sekejap lagi. Okey, ada apa soalan? Jadi Kak Zaidah boleh jawab. Jadi nanti kemusykilan ke apa. Ada yang sebelum-sebelum ni nak buat tak jadi, and then you can get the recipe now. Tengok cara macam mana Kak Zaidah buat daripada A to Z. And then boleh bertanya ya. Okey. Jadi senang kita nak cerita pasal barangnya ada dekat sini kalau saya nak bercerita mengenai kemusykilan perempuan ya. Okey, nak apa ada soalan? Ada. Roti ada. boyan Kak Zaidah pernah buat? Belum. Roti boyan belum. InsyaAllah ya. Roti boyan ni orang Singapura yang pandai makan ya. Kita 290. Kalau patutnya hari ni rasa 200 patutnya lah. Patutnya hari ni resipi baru ya. Taklah kita cerita kita dah ada 290 episod. So 290 episod ni masih banyak lagi. Banyak yang saya kita belum siapkan. Ada permintaan yang masih saya belum tunaikan ya. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan. Assalamualaikum Kak Zaidah Ya. dan Bel. Waalaikumsalam. Sorry baru dapat join ni. Second time ke Kari Pak Bai? It's okay. Ya, jangan ada yang yang mungkin ada pengalaman membuat pastry, jadi pada dia tak ada masalah ya. Walaupun video Kak Zaidah terputus dua, tapi mungkin ada yang dah buat seperti Puan Mas Mak Tovi tu. Pagi tadi saya nampak dia ada posting about dia buat kari Pak Bai jadi ya. So ada juga yang langsung tak pernah buat, jadi dia tak tahu langsung, dia lost. Tu yang saya buat balik ya. Jadi ni bukan syarat ulangan, ni ada ini adalah live ya. Bukan syarat ulangan. Saya pun pakai baju lain lah. Tapi pasal kita nak tunjuk lagi sekali pada perempuan ya, macam mana cara daripada A to Z untuk nak membuat kari Pak Bai ya. Okey. Antara common question Kak Zaidah yang Kak Zaidah dapat untuk kari Pak Bai ni, mungkin Kak Zaidah boleh berikan pencerahan. Itulah dia minta macam mana dia bila saya fold tu ada yang tak faham pasal ending dia. Ada yang bertanya dengan saya, kari Pak ni dibakar ataupun digoreng. Tu yang saya pun rasa macam dia terputus dua tu. Bila kita nak the second one part yang kita bakar tu, dia tak dapat nak tengok. Tu yang dia tanya saya, lepas ni nak dibakar atau nak digoreng. Banyak yang tanya saya nak dibakar nak digoreng. Ya. So mungkin hari ni dapat membantu perempuan ya, yang mana nak buat kari Pak Bai tetapi resepinya dah resepi dan cara. Resepi dapat, cara dia, cara penyediaannya ya. Okey. Alright, so I think yang ini dah boleh lah Ben. Dah? Dah ya. Okay, Sikit lagi. Dah. Dah? Yes. Yeah, there you go. Look at that. So ini minyaknya daripada dalam pastry-nya tu. Yummy. Tu dia. Sedap kan? Staff Kak Zaidah, tim Kak Zaidah semua tahu kari Pak mi sedap ya. Dah berapa kali dah makan? Dah berapa kali dah Kak Zaidah buat? Dah berapa kali dah? Tengok tu dia terlanggar sikit, dia dah crack macam ni. Look at that. Terlanggar. Tu yang marble effect tadi Kak Zaidah kita boleh tengok tu yang marble effect tadi. Ni ya. Okey. Dia panas lagi ni, saya tak boleh angkat lagi. Dia belum crispy lagi. Okey. Okey, kita biar dulu kat sinilah. So good Kak Zaidah. Look at that. Masya-Allah. Oven ni ada masalah sikit ya. Dia tak boleh sampai ke suhu 200 oven ni. Ya, look at that. Dia tak boleh sampai ya. Alright. So okey. Perempuan, nanti kita akan tunjuk lagi sekali gambar yang dah siap semua ya. Okey. Kak Zaidah check di oven yang lagi satu ya. Wah, nampak tu. Lapis tu sapu apa? Okey, lapis ni kita tadi foldkan dengan pastry margarine ya. Pastry margarine. So kalau you all beli dekat kedai bakery contohnya, yang ini kita dapatkan pastry margarine daripada Bake with Tian. Yang ini. Okey, boleh tengok. Alright. Dia akan ada macam ni, yang dah dipackkan begini, yang dah siap. Pastry margarine. Itu dah pack. Okey, ini dia. Ini dia. Pastry margarine. Okay, so kalau nak dapatkan, boleh dapatkan di kedai bakery yang berdekatan dengan anda. Dan kita foldkan, caranya Kak Zaidah dah tunjuk tadi ya. Yes. So jadi kita foldkan bersama pastry margarine dan inilah efeknya. Ya, nampak tu ya, dia akan jadi berlapis-lapis macam ni lah. Look at that ya. Alright. So harap perempuan berpuas hati kali ni.
Di belakang pun belum masak lagi, tapi kita tak apalah, nanti kita akan tunjuk dengan perempuan hasil yang telah siap ya. So ini yang kita dah bakar. Kalau dapat garing sikit lagi better ya. So okey Bel. Ni rupanya dah nampak dekat. Dah nampak dekatnya. Dah ya. Okey. So harap perempuan berpuas hati, for those yang asyik bertanya dengan Kak Zaidah sebelum ni macam mana nak buat kari pak bai, macam mana cara, ada yang dah terlepas. So harap perempuan berpuas hati ya dengan penerangan Kak Zaidah tunjuk untuk hari ni. So hingga kita jumpa lagi next week, minggu depan. Besok tak ada live ya. Hingga kita jumpa minggu depan. Minggu ni adalah cuti panjang, dan Kak Zaidah ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari Natal pada yang celebrate ya. Merry Christmas. Dan biasanya kalau Merry Christmas ni dia bersambung terus dengan Happy New Year. Tapi belum New Year next week ya. Minggu je lagi. Seminggu. Ya, for those viewers Kak Zaidah yang menyambut Christmas, Merry Christmas tu semua ya. So long weekend ni harap perempuan dapat cuba ni resepi ni ya. Bahan dia pun tak susah nak cari ni ya. Okay, so hingga kita jumpa lagi next week, minggu hadapan. Stay safe, have a nice weekend dan long holiday ni ya. So okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, bye.